Dan sekarang kita nak cerita pasal penaklukan dunia, tapi bukan penaklukan dalam bentuk serangan ke. Betul. Kita nak pergi tawan dekat mana-mana bukan, tapi kita nak tawan dari sudut pengembaraan dan juga pendakian. Individu yang berjaya menakluk 3 puncak Himalaya yang boleh kita katakan sebagai paru-paru dunia, dan itu juga merupakan antara tajuk yang digunakan dalam buku tulisan perjalanan dan juga penceritaan pengalaman bagaimana menjelajah dan juga menakluk puncak Himalaya ini. Baik, okey, untuk itu kita sekali lagi menjemput ke studio saudara Khairil Azlan yang telah pun pulang daripada misi penaklukan 3 puncak dunia yang juga hari itu kita dah jumpa. Selamat kembali ke Studio 2. Ya, terima kasih Sri. Sekarang dah pulih sepenuhnya? Saya dah pulih sepenuhnya, alhamdulillah. So saya sekarang bersiap sedia untuk pendakian dunia seterusnya, iaitu 7 puncak 7 benua. InsyaAllah bermula pada Februari 2016 ni. Tak lama lagi, 2-3 minggu lagi. Yes. Latihan dan persediaan dah pun dilakukan. Sebenarnya latihan 3 puncak Himalaya lah yang saya ambil satu orang kata pendekatan untuk saya berlatih secukupnya. Baik. Dan melebihi tahap saya selama 32 hari tu. Baru je sampai. Rumah tak cakap apa? So far tak adalah. Dia orang yang cukup memahami saya sebenarnya. Baik. Dan juga bersama-sama kita pada ketika ini ialah Meja Besara Muhammad Qayyum yang sebelum ini juga sebenarnya dalam Askar Melayu, Askar Tentera Darat, dan juga memang juga banyak terlibat dengan misi-misi dan juga operasi-operasi yang lasak. Walau bagaimanapun, Meja kini merupakan seorang penulis buku dan juga merakamkan pengalaman Khairil Azlan dalam ekspedisi yang beliau lakukan. Selamat datang Meja. Apa khabar? Okey, terima kasih Meja ya. Kalau kita lihat di sini buku yang akan diterbitkan pada hujung bulan Januari nanti ya, Meja ya, Penakluk Paru-Paru Dunia, ditulis oleh Meja sendiri. Jadi untuk buku ini sendiri, pengalaman dan juga penceritaannya, bagaimana Meja memulakan inspirasi ataupun penulisan untuk idea buku ini. Terima kasih. Pertamanya saya melihat buku ini perlu dikongsikan kepada semua remaja-remaja yang telah berkecimpung dengan dunia cabaran, pelajaran dan sebagainya. Jadi Khairil Azlan ni saya melihat beliau merupakan ikon yang berani merintis kemungkinan. Ketika orang lain melihat kemungkinan, beliau merintis kemungkinan. Ketika orang lain terhegeh-hegeh, beliau terus merealisasikan. Beliau berani untuk menongkah arus. Dan saya lihat beliau juga adalah seorang yang berani berimpian. Jadi apa yang memberi inspirasi pada saya ni, kerja yang beliau buat ni, beliau telah buktikan. Walk the talk lah. Beliau apa yang beliau nak buat, beliau cakap dulu. Dia akan panjat 7 gunung tertinggi dunia. Jadi bila beliau nak buat semua ni, maka beliau cakap dulu dan beliau realisasikan. Maka saya bukukan buku ini bagaimana perjalanan beliau menghasilkan, menjayakan satu demi satu misi-misi. Beliau beritahu saya bahawa beliau nak panjat paru-paru dunia daripada barat daya sampai ke selatan. Tiba-tiba beliau balik dan kata saya dah selesai. So memberi sangat inspirasi pada saya. Dan yang kedua, beliau cakap terus buat. Dah siap dah buat. Yes. Dan ketika orang lain berani mula, beliau berani menghabiskan. Itu yang saya kagum dengan beliau. Betul. Saya suka dengan perkara tu. Buat dan habiskan. Sebab kadang-kadang kita pun ramai yang memulakan tapi tak ramai yang menyempurnakannya. Dan tahniah juga kepada Khairil Azlan yang kini diangkat menjadi ikon anak muda Perak, dan menjadi kebanggaan juga kepada negeri Perak sendiri, ya, termasuk saya juga. Saya pun orang Perak, orang Taiping. Orang kampung. Betul. Dan malah Menteri Besar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir juga mengatakan bahawa kejayaan ini harus dicontohi oleh anak-anak muda semua. Okey, kalau kita bercerita mengenai misi Khairil Azlan selepas ini nak menawan 7 puncak tertinggi di dunia, ini yang sebelum ini merupakan salah satu daripada proses latihan Khairil Azlan juga untuk penyediaan kepada ekspedisi seterusnya. Kalau kita lihat ya, cabarannya bukan sahaja sebelum memulakan, semasa memulakan dan selepas itu juga cabarannya, kerana mungkin akan ada beberapa kesan-kesan hasil daripada pendakian itu. Bagaimana Khairil Azlan sendiri mengharungi proses dan juga cabaran itu? Okey, sebenarnya sebelum saya mulakan setiap ekspedisi kan, saya mengambil satu langkah, saya mempelajari, saya mendalami efek-efek yang akan saya dapat bila melakukan setiap pendakian. Contohnya macam frostbite, AMS, acute mountain sickness, yang akan efek pada kita bila melakukan pendakian ke puncak yang altitude tinggi.
So bila kita tahu, bila jadi macam tu, saya terpaksa mempelajari ilmu-ilmu macam doktor punya ilmu sikit. Semua ni macam mountain medicine saya kena belajar. At least bila benda tu datang pada saya dapat efek tu, kita dah tahu apa nak kita lakukan. Contohnya bila baru-baru ni saya menghadapi frost sniff kan. Salah satu macam gangrene di jari saya. Alhamdulillah bila kita balik kita tahu macam kita nak solve dia. So kita tengok dalam period dia dalam 1 minggu atau 2 minggu lepas kita balik, kalau tak baik juga, something wrong. Okay. So alhamdulillah lepas tu saya dah full recovery. Okay. Dalam ekspedisi yang baru saja selesai untuk tiga puncak itu, Khairil menyambung nyawa dan hampir mati di puncak ketiga. Jadi kalau orang tanya, tak serik ke? Sebenarnya bagi saya dah plan benda ni hampir 10 tahun. Saya dah tahu macam mana saya nak memulakan apa semua. So once saya decide, benda ni memang kita terasa, kalau pendakian dunia ke puncak-puncak tertinggi dunia ni, kita dah tahu dah. Ramai kita tengok yang mana pergi tak pulang apa semua. Termasuk juga dengan 7 puncak yang akan ditawan lepas ini. So kita dah tahu. Tapi bagi saya dah bersedia untuk itu semua. Saya reda. Benda ni saya cakap, bagi saya ajal maut semua di tangan Tuhan. Tak semestinya melakukan satu pendakian yang cukup ekstrim kita meninggal. Kalau kita nak meninggal di mana-mana kita boleh meninggal. Saya cuma pegang benda tu aja. Ajal maut di tangan Tuhan. Cuma bila saya melakukan satu benda, mungkin ini Allah bagi saya untuk ke sana, untuk menyebarkan ilmu-ilmu yang keajaiban-keajaiban dicipta oleh Allah sendiri. Dan meja pun tahu perkara ini boleh berlaku. Dia semua benda ada risiko. Jadi bila kita buat risiko yang kita kira, calculative risk, maka kita boleh kurangkan kemungkinan bencana atau berlaku masalah. Jadi saya suka bawa macam kisah apabila ada tarikh 29 hari bulan Mei, Konstantinopel ditawan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih kan. 29 hari bulan Mei 1953 Gunung Everest ditawan oleh pendaki pertama dunia. Jadi mereka ini membuat ketika orang lain sebut kata mustahil. Bukan calang orang, bukan sedikit orang yang memberitahu beliau jangan buat. Dan meja juga pernah ketika berkhidmat dengan Angkatan Tentera Malaysia juga terlibat dalam misi pencarian seorang pendaki yang hilang di Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu sebenarnya 5 British Army. Tentera British yang hilang 5, 11 hari kami cari, iaitu pada hari raya pertama. Kami mencari bukan ikut laluan Gunung Kinabalu, kami laluan yang sebaliknya. Kami mencari mereka yang hilang. Alhamdulillah kami dapat jumpa. Dan misi yang sukar itu saya dapat rasai. Jadi apabila Khairil Aslan nak buat misi yang sukar ini, saya dapat menjiwai apa yang beliau buat. Pengalaman itu pun sedikit sebanyak lebih kurang samalah. Meja, kalau kita lihat menceritakan pengalaman orang lain dalam bentuk penulisan tidak sama seperti kita menceritakan pengalaman sendiri. Jadi bagaimana Meja sendiri dengan pengalaman yang Meja ada dalam usaha menyelamat dan sebagainya menterjemahkan pengalaman individu lain ataupun Khairil Aslan khususnya ke dalam bentuk penulisan di bawah penterjemahan Meja sendiri? Okey Tan. Saya pertama sekali selepas saya bersara, saya terlibat dengan misi kemanusiaan di Mesir, Syria. Kemudian saya pergi ke Gaza sebelum Aspi Makul baru ni. Saya melihat penderitaan orang, survival orang. Lepas tu saya pun terlibat ekspedisi berbasikal dan operasi di hutan Askar Melayu. Dan kami beroperasi di hutan, berhari raya di hutan. So panjat gunung, dan itu sebagai rumah kedua kami. Jadi bila kita melalui proses ini, walaupun tak setinggi sesukar beliau, tetapi proses yang kita lalui, lelah ketika kita berada pada ekstrimnya, cukuplah. Bagaimana beliau melonjakkan, bagaimana beliau telah menerjah limitasi. Shilling beliau, tetapi beliau boleh melonjak lagi supaya beliau boleh go certain level yang seterusnya. Okey, Meja banyak juga pengalaman dalam pelbagai misi. Tapi kenapa Meja memilih untuk jadi penulis? Sebab saya suka kongsi. Bila kita kongsikan pada orang, begini, saya suka buat analogi begini. Tidak ada mahkota terhadap apa yang you tahu. Tapi orang akan bagi anugerah terhadap apa yang you sampaikan. Jadi kalau kita sampaikan pada orang, kita kongsikan, maka pertama, kalau kita tak dapat ubah semua, kita jangan tinggal semua. At least orang akan dapat inspirasi. Bukan semua orang boleh jadi macam Khairil Aslan. Bukan semua orang boleh jadi saya. Tetapi ambil inspirasi daripada kejayaan orang lain untuk mereka menjadi lebih baik daripada level biasa. Dan saya suka kongsikan apa yang Tony Robbins sebut.
hanya 5% saja manusia yang berani keluar daripada zon selesa. Jadi Khairil ni adalah 5% itulah. Okey, Khairil, kalau kita boleh tanyakan, sebuah misi ataupun sebuah ekspedisi itu memerlukan kerja berpasukan dan memerlukan bantuan daripada pelbagai pihak dan sebagainya. Untuk Khairil sendiri, bagaimana kerja berpasukan itu dimanfaatkan ataupun digunakan untuk misi seterusnya nanti? Sebenarnya dalam misi saya hanya seorang dari Malaysia. Okey. So bila saya hanya berkolaborasi dengan satu Sherpa, satu company yang menguruskan pendakian saya di setiap tempat yang saya akan pergi. So this why saya cakap, saya perlu, bila saya buat solo ni, saya perlu mempelajari banyak benda. Saya kena mengetahui. That's why saya macam contohnya cara doktor untuk mengatasi untuk mountain medicine, saya kena belajar. Cara macam mana bila untuk small operation, saya kena belajar. So ilmu ni saya kena ada dulu. Saya kena ada, kena untuk menyediakan untuk diri saya sendiri, untuk saya bawa sebelum saya pergi setiap pendakian. So bila kita ke sana, kita hanya ada dengan kita punya Sherpa aja. Kita hanya berinteraksi dengan dia. Dengan Sherpa pun kita kena tahu background dia. That's why saya punya, kalau contohnya di Himalaya, saya menggunakan satu company iaitu EverQuest Expedition. Salah satunya Sherpa bernama Jumbling Bote Sherpa. So saya study tentang dia. Siapa dia? Apa dia punya experience? Apa dia punya orang kata apa? Dia punya kelebihan. So bila saya panggil datang ke Malaysia, sebelum trip ke Himalaya, 5 bulan sebelum tu, saya panggil datang ke Malaysia. Saya face to face dengan dia. We meet dekat satu hotel, kita discuss. Kita kenal satu sama satu. So chemistry tu pun penting. Chemistry penting. Because kita tak boleh ikut kita saja dan dia tak boleh ikut dia saja. Dia kena tahu kita punya background macam mana. Saya kena tahu background dia macam mana. Anything happen, kita tak perlu mengharapkan dia. Tapi sesuatu benda yang berlaku, kita saling memerlukan. Kalau anything happen, let's say masa di Island Peak, puncak terakhir, puncak ketiga, kami sama-sama memang hampir bergadai nyawa waktu tu. Kita tak boleh buat apa. Waktu tu dia pun tak boleh bantu saya, tak boleh bantu saya. Kami berpelukan masa jatuh, masa frost tu. Sampai dia pun cakap, last word dia cakap, if we die together. So bagi saya, bila benda tu kita terlalu, apa-apa pun terjadi, kami sama-sama. Kita tak mengharapkan, okey, kalau dia jatuh kita biar ke, saya jatuh dia biar, no. Saya ingat satu hari kita kena panggil jugalah isteri Khairil datang duduk sini. Kita nak tanya juga perasaan dia bagaimana bila. So Khairil masa tu menelpon isteri. Okey, masa tu masa pendakian pertama saya ke Merah Peak. Saya first time attack summit Merah Peak, saya hampir gagal disebabkan saya terlalu weak. So Sherpa saya cakap, okey Aslan, hari ni kita tak boleh pergi ke high camp, kena turun balik ke base. Saya menangis tau. Saya kata saya akan gagal. So dia bawa turun selama 10 jam hampir ke base balik. Sampai saya tak bercakap apa pun. Dia tengok saya, dia tahu saya hampir kecewa kan. So keesokan paginya bila saya dah breakfast, dia cakap okey, kita recovery aklimatas one day. So tomorrow morning, early morning we shoot. So dia suruh saya call saya punya wife hari tu. Itu yang memberi kekuatan, inspirasi. Yes. Baik, Because dia cakap hanya orang paling dekat dengan kita boleh bagi balik kita punya. Baik, untuk misi 7 puncak ni akan dimulakan di mana? Di Argentina. Di Mendoza, Gunung Aconcagua. Okey, baik. Dan berkenaan dengan pendakian di Gunung Aconcagua ni, baru-baru ini salah seorang daripada pendaki dari KE7B, Siti Anizah Syarudin, yang jatuh dan juga cedera. Jadi adakah itu mungkin tentang dari sudut risikonya, dan Khairil juga akan ke gunung yang sama untuk pendakian tu? Okey, memang gunung yang sama. Nah, tragedi Anis kita tak boleh nak mengelak daripada bencana sebenarnya. Cuma bagi saya itu mungkin nasib dia macam tu. Kita tak tahu nasib kita. Tapi bagi saya, kita cuba kalau boleh, ilmu ni penting. So berhati-hati. Kalau kita dah berhati-hati everything semua, kalau bencana orang cakap daripada
Allah sendiri dah tentukan kita macam tu, kita tak boleh nak ngelak. Tapi sekali kita boleh beringat, kita tetap beringat. Kita kena fokus. Baik. Okey, Major, untuk penulisan buku ini bukan saja dari segi pengalaman, adakah juga mungkin dimasukkan ilmu seperti yang Aslan cakap tadi, ilmu-ilmu pendakian, tips-tips pendakian dan juga beberapa kita kata sebagai asas kepada pendakian untuk mereka yang mungkin ada cita-cita untuk memulakan ekspedisi pendakian? Ya tuan, ada. Sebab bila buku kita buat, kita bukan saja seronok menceritakan pengalaman beliau. So apa action plan? Jadi kita nak pembaca, bila dia nak buat kerja yang sama macam saudara Khairil Aslan ni, maka dah ada tips, dah ada panduan macam mana dia boleh buat kerja. Sebab saya percaya macam ni, kalau orang berjaya, dia belajar dari kesilapan dia. Tapi orang yang luar biasa berjaya, dia akan belajar dari kesilapan orang lain. Jadi dia akan belajar experience pengalaman Khairil supaya dia boleh buat dengan minimumkan kelemahan dan kesilapan. Baik. Okey. Nanti di mana kita boleh dapatkan buku ni? Buku ni boleh dapat terus daripada saya atau kedai buku yang kita akan masuk di MPH Popular atau terus 0192216478. Hujung Januari hujung Januari akan masuk pasaran. Lama lagi dah. Seminggu dua saja daripada sekarang. Selain daripada judul-judul lain yang juga telah pun Meja Muhammad Qayyum terbitkan sebelum dah lebih daripada 45 judul kesemuanya bukunya. Itu buat masa ni. Dan lepas ni lagi banyak lagi insya-Allah. Menanti. Terima kasih Meja Muhammad Qayyum, penulis buku untuk penakluk paru-paru dunia, boleh dapatkan di pasaran pada hujung bulan ini. Dan juga untuk individu yang kita juga segani Azri, Khairil Aslan, pendaki solo yang juga akan menakluk 7 puncak tertinggi di dunia. Tidak lama nanti kita doakan yang terbaik lah untuk Khairil Aslan dan sama-sama kita banggakan nama negara kita. Mudah-mudahan kita tunggu Khairil Aslan sempurnakan ke 7 puncak itu nanti.